Buat baik itu dimula dengan diri kita. Kita ni baik tak? Apa kebaikan yang sebenar-benarnya baik tu apa? Kita ni ada buat baik banyak, tapi kita tanya apa niatnya? Aku buat je. Aku tak ada niat apa-apa pun. Selalu orang kata, buat kuih nampak ada majlis apa. Tak ada, aku saja-saja je. Aku saja-saja je buat. Kalau tanam pokok ini, aku saja je tanam. Tak ada tujuan nak jual. Aku saja-saja. Bila saja-saja tu, hilang baiknya. Sebab tak ada niat. Okay. Kenapa mak buat kek ni? Saja-saja. Ya Allah. Ruginya satu kesempatan, ya Allah. Aku buat bubur hari ni, ya Allah. Aku buat kuih hari ni, ya Allah. Untuk sedekah ke anak aku, ya Allah. Untuk bagi jiran, ya Allah. Untuk membahagiakan anak-anak cucu aku yang suka makan bubur ni, ya Allah. Okay. Sebab itu kita kata kadang-kadang kita terlupa. Walaupun itu baik tapi niatnya tak jelas. Sebab itu kita mudah ungkit apa yang kita baikkan, ya, kebaikan-kebaikan kita. Maka kita tengok apa Dr. Aidit kata, apa makna kebaikan yang sebenar-benarnya. Okay. Apa syarat yang nak jadi baik yang kata-kata, hanya orang baik yang mampu buat kebaikan. Hanya orang baik, pertama dia baik dengan dirinya. Dia hormat dirinya, dia sayang dirinya, dia jaga dirinya. Kerana siapa? Bukan kerana suami. Bukan kerana anak-anak. Bukan kerana pekerjaan. Saya ni setiausaha, jadi mesti sentiasa cantik, dok. Jaga dirinya, bukan saja cantik di luarnya, tapi paling penting cantik hatinya, cantik imannya, cantik ibadahnya. Kalau ini cantik, insya-Allah mana pergi cantik. Okay, sebab itu kita jarang sekarang ni kita nak jaga, tolong kukuhkan imunisasi. Bukan nak kukuhkan iman. Dulu kita kata mau nak kukuhkan iman. Sekarang nak kukuhkan imunisasi. Hantar iman macam mana? Sebab kita sangat bergantung pada keperluan manusia daripada bergantung kepada Allah. Tolong kuatkan iman kita untuk melakukan kebaikan. Maka bila kalau Dr. Aidit kata apa? Dalam satu hadis sahih, Nabi menyebut kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini yang Mek kata tadi. Siapa buat baik tapi akhlaknya buruk, perbuatannya susah Allah nak terima. Apa sebab kita kata akhlak buruk? Akhlak buruk, adabnya buruk, penampilannya buruk, budi bahasanya kosong, toleransinya kosong, baik hatinya kosong. Maka dia mungkin buat baik terpaksa. Atau mungkin buat baik tidak begitu ikhlas. Bukan kita nak menuduh. Tetapi sebab itu kita kata seluruh ibadah kamu ibadah kita ini sangat rapat hubungannya dengan akhlak. Sangat rapat hubungannya dengan akhlak. Baiklah macam mana, buatlah macam mana hebatnya pun jasa yang baik. Tapi kalau kita akhlaknya buruk. Ini yang kita takut. Sulit untuk dapat niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas pada semua yang dia buat. Dia derma ke, buat masjid ke, buat apa ke, hantar taja orang pergi umrah ke. Kalau akhlaknya buruk, kita bimbang yang dibuat tidak nampak baik. Akhirnya dia mudah ungkit. Akhirnya dia mula sebut-sebut. Akhirnya saya dah menaja 20 orang. Saya dah menaja 100 orang. Saya dah bantu ini. Saya dah buat masjid ni. Saya dah hantarkan keboja ini. Saya dah buat perigi banyak ni. Dia akan sebut balik semua. Apa sebab sebut balik? Kerana dia tidak menyemak niatnya. Akhlak yang baik bermula juga dalam setiap ibadah. Bermula dengan niatnya. Saya berniaga sebab nak kaya. Saya berniaga sebab nak dapat untung. Saya nak berniaga kerana saya sekarang dah COVID, tak boleh kena berhenti kerja. Saya berniaga kerana. Tak ada kerana Allahnya. Saya terpaksa bekerja, saya terpaksa masak, saya terpaksa. Kerja terpaksa, nilai di mata Allah kosong. Sebab itu kalau tak boleh ikhlas, kalau penat cakap penat, jangan buat. Kalau masak tak ikhlas, masaknya tak sedap. Untuk apa masak?
Okay, orang yang nak jaga mak ke, ada duduk dengan mertua ke. Okay. Kalau masak kerana mertua tapi dalam keadaan tidak ikhlas, apa pun tak dapat. Okay. Sekalau duduk dengan mak, masak kerana mak tapi tidak ikhlas kerana Allah, masaknya tak sedap. Sebab itu orang dulu-dulu tak payah pakai resipi Syekh Wan pun. Tak payah pakai resipi dari buku resipi. Tapi masakannya sangat-sangat sedap. Diselera kerana yang masaknya benar-benar ikhlas. Bukan ada blender, bukan ada cili bo, bukan ada apa-apa. Ketuk-ketuk je dengan lesung. Baling-baling je dalam periuk. Allah. Kalau di Perak ada masak cempak asam garam. Cempak-cempak je. Masuk asam garam, cili. Cempak je ikan. Itu contoh pengalaman duduk dengan nenek. Masakan yang paling sedap masakan nenek. Kerana mereka tidak ada rasa apa-apa keraguan. Tidak ada rasa apa-apa tidak ikhlas. Segalanya dibuat dengan penuh ikhlas. Sebab itu orang dulu-dulu umurnya panjang. Kerana hati mereka bersih. Darah mereka sihat, walafiat. Tak ada darah tinggi, darah rendah. Maka sekali lagi kita melihat bahawa apa makna kebaikan. Baik itu apa? Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Okay. Sedangkan dosa itu adalah apa? Apa saja yang anda buat yang anda tidak mahu orang tahu. Itu dosa. Buat ini, buat ni. Aku tapi tak ada orang tahu. Aku buat itu, buat ini. Apa saja yang anda rahsiakan. Anda tak anda orang tahu. Apa yang anda buat tapi anda nak rahsiakan. Tak anda orang tahu. Itu dosa. Kalau tanya buat apa, tak ada apa. Masa apa tak ada apa. Biasa-biasa je. Duh. Okay. Ataupun kerja-kerja yang lebih besar. Okey, sekarang jawatannya apa? Ini jawab kerjanya apa? Tak tahulah ini. Jangan. Jangan takut cerita apa kita buat bukan untuk riak, tapi untuk menjelaskan supaya orang tidak ragu-ragu dengan apa yang kita buat. Sekarang kau berniaga apa ya? Alamak. Rahsia. Jangan main-main. Pahala ataupun kita kata kebaikan ialah dimulakan dengan akhlak yang baik sebelum, semasa dan selepas. Tapi dosa ialah apa saja benda yang kita buat yang kita tak nak orang tahu. Ini Dr. Aidit punya daripada Nabi, daripada hadis sahih yang ditulis oleh Dr. Aidit. Okey. Apa saja yang anda lakukan, apa saja yang kita lakukan dan kita tak nak orang tahu. Okey? Kemudian kita katakan yang namanya kebaikan, okay, tadi itu kita kata apa? Yang namanya kebaikan bila apa? Bila kita kata kita melakukannya dalam keadaan akhlak yang baik, adab yang baik, santun yang baik, peraturan yang baik dan sebagainya. Okay, kenapa COVID-19 datang balik? Kerana ramai orang dah tanda pakai mask. Dah tanda ikut SOP, kononnya kuat, gagah, perkasa. Akhirnya disebabkan dia seorang, semua orang jadi masalah. Inilah ujian dari Allah. Dia tanda bagi tahu apa dia buat supaya orang tak tahu. Dia sakit pun dia tak tahu, dia tak beritahu orang, dia tanda orang tahu dia sakit. Kan dah merebak seluruhnya. Ini contoh akhlak yang baik, tanda kuarantin. Kata kuarantin di rumah 14 hari, tak tanda kuarantin. Tak standard lah pegawai besar kuarantin. Akhirnya apa jadi? Okey, sebab akhlak yang baik itu ialah akhlak untuk buat apa mengikut akhlak yang Allah senaraikan. Okey, yang pertama buat kerana Allah, niatnya betul. Kedua buat dengan ikhlas. Ketiga buat dengan sabar. Keempat buat semata-mata untuk cari redha Allah. Allah akan bagi contoh. Kalau kita bekerja misalnya, bekerja kerana Allah, Allah akan bayar itu sebab ada gaji. Tapi kita tidak gaji kita tu halal setimpal dengan apa yang kita buat. Tapi kalau gajinya melebihi dari tugas yang kita buat, jangan main-main. Itu tidak halal lagi pada kita. Maka yang kedua dia katakan, apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah apabila kita melakukan sesuatu, kita merasa lega di hati. Lega.
lega fikirannya, bahagia sangat. Cubalah memberi. Siapa memberi dengan menerima, mana lebih lega. Okay, sebab itu orang yang sulit memberi, maka dia sulit nak dapat lega. Muka bertangkup ajalah, masam ajalah. Susah nak ceria. Maka semak balik muka kita. Muka kita ceria tak? Mungkin dulu mak didik kita jadi kedekut. Ayah didik kita jadi kedekut. Sekarang jadi pemurah. Kalau kita dulu dididik dengan kedekut, lah ni kita belajar jadi pemurah. Kalau kita dulu dididik cara garang, belajar jadi lembut. Supaya akhlak kita bertambah baik, bertambah baik. Maka kebaikan itu ialah apa yang kita buat hasilnya lega. Hasilnya tenang hati, lapang fikiran. Ini kekuatan. Bermakna yang anda buat tu baik. Ada kebaikan di dalamnya. Sebab itu niat penting, proses penting, hasil penting. Kerana Allah tak tengok satu je, tak. Allah tak tengok niat kita je. Allah tengok niat, Allah tengok proses, Allah tengok hasil. Maka kebaikan itu ialah apa saja yang kita buat, kecil ke besar ke, tapi hujungnya lega. Hujungnya lega dan kita rasa tenang. Bermakna yang kita buat tu baik. Kalau yang selepas kita buat itu, kita ngok-ngak. Orang pergi mesyuarat. Memberi pandangan, memberi idea, bercakap, bagi komen. Kalau dia menyampaikan dengan perasaan lega, ikhlas kerana kebaikan, maka dia tak ada pening kepala. Balik dia tak ada bengkak-bengkak. Orang komen dia ikhlas terima, okey. Syukur Alhamdulillah ada orang komen saya. Saya ingat saya pandai sangat. Contoh. Tapi yang rata-rata balik bengkak. Orang komen salah sikit je. Woi, letak jawatan tu. Tak hendak lagi buat kerja. Ada orang yang tak boleh dia komen langsung. Gila ke? Okay. Kalau Nabi saja dia komen macam-macam. Dia kata macam-macam. Kita ni siapa? Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan. Baru nak jadi ulama ujung-ujung zaman je. Tapi ditegur sikit. Sentap gila. Saya memang tak boleh ditegur secara negatif. Saya tak boleh orang tegur salah saya. Aduh, sombongnya. Semak diri. Jangan lantun diri besar sangat. Kalau kita bagi tapi kita tak lega, bermakna itu bukan kebaikan. Okay? Kalau kita cakap kebaikan tapi kita tak buat kebaikan, lega tu tak ada kat kita. Lapang tu tak ada kat kita. Kalut kulu-kile. Memang dapat kerjanya banyak, dapat ceramahnya banyak, dapat gajinya banyak, dapat duitnya banyak. Banyak kerjanya. Tapi tidak jumpa namanya lega. Tidak jumpa namanya tenang. Letih kita. Ketiga, kita kata apa itu kebaikan? Kebaikan itu ialah, ini menurut penulis, okey? Apa saja yang kita buat dulu-dulu tu, okey? Walaupun yang kita buat tu dah lama dah. Tapi orang tetap ingat. Orang tetap ingat kebaikan itu. Okey? Orang tetap kenang kebaikan itu. Okey? Maka ini yang kita katakan, kebaikan itu jauh lebih tetap diingat, tetap dikenang walaupun sudah berlalu lama. Okey? Tapi dosa ialah sejelek-jelek bekal yang engkau simpan. Orang yang ada dosa tidak minta ampun dengan Allah, dia menyimpan kekotoran. Kalau mi kata sampah. Dalam kepala ni dori sampah. Otaknya kotor je. Tak boleh ditegur, tak boleh dicakap, tak boleh dicadangkan, tak boleh dipandu, tak boleh dibimbing. Sakit jadi hamba Allah. Okay? Sebab itu Allah kadang-kadang hantar orang ke kita untuk tegur kita. Hantar siapa-siapa datang ke kita untuk bagi komen pada kita. Supaya kita boleh baiki diri. Tapi kalau tak boleh dikomen, maknanya diri sombong setengah mati. Itu ada beradik Fir'aun tu. Maka mari kita semak. Walaupun siapa kita, orang jawatan besar ke, jawatan kecil ke, menteri ke, tak menteri ke, ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, besar ke, kecil ke, tetap dia harus menerima komen dan pandangan.
Sebab itu dikatakan orang yang memberi bimbingan, memberi panduan. Sebab itu kita perlu ya Allah, ya Hadi, yang memberi petunjuk. Kadang-kadang Allah bagi petunjuk kat kita melalui burung je. Habis dan kabir bergaduh, tak tahu, abang tak tahu macam mana nak kuburkan jenazah adiknya. Tiba-tiba burung gagak datang. Ya Allah, tunjuk macam mana caranya nak kuburkan gagak yang mati. Dia belajar dari gagak saja. Bermakna Allah akan bimbing kita untuk hantar siapa saja kepada kita untuk bantu kita. Tapi kita yang sombong, riak, ujub, merasa pandai semua. Saya ni perfectionist. Jangan main-main. Kita tak nak orang tegur kita. Nabi aja orang tegur, Sayyidina Umar saja aku mengharapkan ada orang yang mampu tegur aku. Kalau kamu nak aku jadi khalifah, mesti ada orang yang berani tegur aku. Orang yang berani betulkan aku. Orang yang berani kata aku salah. Ada tak orang tu? Ada. Saya akan tegur kamu ya Sayyidina Umar. Baru Sayyidina Umar terima jawatan khalifah. Walaupun dia dapat ilmu yang paling banyak. Okay, selepas Rasulullah, Sayyidina Umar paling banyak ilmunya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi keyakinan keimanan Sayyidina Abu Bakar tak dapat ditanding. Ni contoh. Ketiga kita kata, tadi kita kata apa? Sebab itu apa yang dibuat oleh Rasulullah dan Khalifah Rashidin sampai hari ini kita pakai. Bermakna itu semua kebaikan. Kecuali mereka yang menggunakan cara salah, mentafsirnya cara salah. Okey, kemudian seterusnya kita katakan, hadis Nabi lain-lain menyebutkan, kebaikan itu mendatangkan ketenangan, sedangkan dosa menimbulkan kecurigaan. Kita dah buat tapi curiga, takut orang komen. Kita dah buat tapi curiga, takut orang tak terima. Kita dah buat tapi kita yang curiga, takut-takut tak cukup baik. Itu kita kata curiga. Okay? Bila kita kata buat jahat, maka kita timbul curiga. Tapi kalau benda yang kita buat itu baik, maka dia pasti membuahkan ketenangan. Dia pasti membuahkan rasa lapang. Okay? Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Katalah baca hari tadi tengah hari Mi kata, walaupun Mi ada jemputan kahwin bekas pelajar batch pertama sekolah Mansang Johor. Okey. Nama Mama Akhir. Beria-ria nak jemput Umi datang. Cikgu datanglah, saya nak nikahkan anak. Apabila COVID dah datang, Shah Alam dekat dengan Kelang, anak pula susah hati. Mak tak payahlah pergikan COVID ni, mak kan dah tua. Okey, apa doa Mi? Ya Allah ya Tuhanku, kalau inilah caranya aku nak dijemput. Okey, sebab rasa sedih, rasa terkilan sangat tak dapat memenuhi jemputan kerana dia dah jemput Umi dari bulan Ogos. Okey, cikgu tolong kosongkan tarikh ni, saya nak nikahkan anak saya di sini. Datanglah, ya Allah. Mak dengan anak, walau dia tetap panggil cikgu, itu bahagia sangat. Dapatlah jumpa 4-5 orang bekas-bekas pelajar yang muka dah tak kenal, nama pun dah tak kenal, tapi dia kenal kita cikgu dia. Tuntung jadi cikgu. Anak murid tak boleh lupa cikgu, kena hukum tembak. Cikgu boleh lupa anak murid sebab anak murid masa tu muda, kita dah tua, contoh. Selepas menunaikan jemputan itu, walaupun hanya setengah jam tak sampai, rasa-rasa 20 minit kot. Tunjuk muka, cakap apa yang baik, bagi apa yang sesuai, makan dan balik. Tapi leganya, ya Allah. Apa lagilah sempat balik untuk sembang petang. Ini nikmat yang Allah bagi setelah kita buat kerana Allah. Bukan nak tunjuk-tunjuk kata, nak jumpa ini, nak tunjuk ini. Tak. Hanya nak tunaikan. Walaupun anak kata, mak, cik fikir elok dah tua ni, ini COVID ni tengah perang ni, nonen, tak boleh pergi majlis ni. Okay? Tapi itu tidak dinafikan benar. Tetapi selepas itu ada sandaran lain. Sebab mereka tidak rasa apa yang kita rasa. Sebab itu belajar berunding sekejap je. Mak pergi tunjuk muka, salam tak boleh dah, buat apa yang batik, pesan apa yang baik, selesai.
Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan menunaikan hajat orang juga merupakan satu kebaikan. Kemudian hadis Nabi mengatakan kebaikan itu mendatangkan ketenangan, sedangkan dosa menimbulkan curiga. Maksud curiga, orang yang sentiasa ingin tahu apa orang lain buat. Apa orang lain kata. Okey? Apa orang lain fikir. Okey, itu curiga tu. Dia takut orang kata dia takut orang hina dia takut orang cerita pasal dia takut orang cerita pasal apa dia buat dan yang lain-lain. Itu namanya curiga. Sebab itu kalau kita sudah membuat benda yang baik, tidak perlu fikir orang kata apa, dia nak cakap apa, dia nak komen apa, lantak. Yang penting dah buat dah terbaik. Ini kita kata orang yang sangat sayang dengan dirinya, tidak mahu mencemar dirinya dengan dosa-dosa. Okey? Ataupun kita kata dalam surah Al-Munafikin ayat 4. Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Kalau orang yang buat salah, bila ada orang bersembang saja, bila ada orang berbual saja, dia dah rasa orang tu nak kutuk dia lah. Orang tu nak bercakap pasal dia. Aduh, letih weh. Okay, sebab itu kalau salah satu perangai orang munafik yang Allah janjikan, siapa saja yang berbual, dia akan tanya, dia tembang apa? Kerana mereka menyangka apa saja yang orang buat, pasti ada kena-mengenanya dengan dia. Maka mari kita sama-sama jauhkan perasaan ini dari kita, walaupun orang tu sembang sebelah kita. Tak payah tanya kau sembang pasal apa, tak payah. Orang yang curiga saja yang akan tanya, you pergi ke mana, naik kereta apa, di mana, makannya di mana, orang kahwinnya di mana. Banyaknya soal. Engkau jumpa siapa? Itu letih. Kalau suami banyak-banyak tanya pada isteri, itu suaminya curiga lah tu. Atau kalau isteri banyak-banyak tanya ke suami, awak pergi mana, makan dengan siapa, pergi kerana apa, berapa orang pergi, berapa lama duduk situ. Oh, letih weh. Itu namanya curiga. Apa sebab timbul curiga? Kerana yang dibuat itu belum masuk dalam kategori kebaikan. Yang apa yang kita kongsikan mampu untuk mengubah diri kita. Mengubah diri kita, jangan ubah orang lain. Bersihkan hati kita, jangan sibuk bersihkan hati orang. Betulkan penampilan kita, perlakuan kita, bukan cari salah orang. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan pada hari ini akan menjadi sebahagian daripada cermin-cermin untuk kita mengalih diri kita, supaya kita jadi orang yang benar-benar melakukan kebaikan dengan hati yang baik, dengan ikhlas niat kerana Allah. Jadi sekali lagi terima kasih pada yang sudi bersama Umi, menemani Umi petang ini. Mudah-mudahan Umi doakan semuanya dimudahkan segala urusan, dimurahkan segala rezeki, dilapangkan fikirannya dan disehatkan, dijauhkan daripada segala malapetaka bentuk wabak apa saja anak dan keluarga. Selamat di dunia, selamat di akhirat insya-Allah. Jangan lupa doakan Umi sehat, Umi panjang umur, selamat dari segala mara bahaya, dapat bertemu lagi